Untuk game semalam yang boleh dikatakan menggegarkan alam semesta lah. Pertemuan antara dua gergasi bola sepak Inggeris iaitu pasukan Liverpool dan juga pasukan Manchester United. Okey, kalau kita tengok dua-dua punya performance daripada awal liga, Liverpool memang kita tahu lah, dia datang sebagai juara bertahan, dan MU pula datang dalam keadaan yang tumbang-ambing, yang mana semua orang minta untuk all out. Tapi dalam keadaan tumbang-ambing tu, kalau anda semua perasan, tiba-tiba je MU terus berada di top of the league. So dia potong Liverpool dengan beza mata 3 poin. Okay, untuk game semalam, MU seperti biasa formasi dia 4-2-3-1, yang mana Rashford diletakkan sebagai target man ataupun top striker, manakala Liverpool dengan posisi biasa 4-3-3. Cuma apa yang best untuk game semalam adalah dua centre back iaitu Henderson dan juga Fabinho, yang mana dua-dua ni pernah bermain di tempat defensive midfield. So daripada percaturan awal Jurgen Klopp tu, kita boleh tahu yang sebenarnya Liverpool memang all out untuk score gol, dan MU kalau kita tengok dari segi formation tu, dia memang nak main bertahan. So game start 2 minit yang pertama, kita tengok Liverpool start dia punya first attack, dan MU kalau kita tengok ketika tu ada 8 player dalam 10 meter punya radius. So kalau anda semua tengok, itu memang taktikal bertahan. Senang cerita buat parking bus lah. So punyalah susah ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan. MU possession untuk pasukan Liverpool ni 71%. Okey, masuk minit ke-17 baru first counter attack daripada pasukan MU. So kalau kita tengok daripada hantaran pendek 8 touch sebenarnya, dan kalau kita tengok key player kepada proses counter attack tu adalah Martial. So Martial punya 1-2 tu membuatkan ruang lebih terbuka luas untuk dia terlepas kepada Rashford, tapi sayangnya Rashford punya decision ni lambat. Tak tahulah kenapa semalam Rashford ni dia punya performance ni nampak macam demam sikit. Okey, walaupun kita tengok Alexander-Arnold tu dia bermain di bahagian side back, so apabila counter attack tu bola straight through ball kepada Rashford, so Alexander-Arnold tu memang dia bijak lah, bila time dia masuk tangan tertarik foul. Itu memang taktikal untuk defender lah, memang mengharapkan bola tu foul supaya dia dapat free kick dan boleh main seperti biasa. Okey, kalau kita tengok dalam 15 ke 20 minit game semalam, MU hanya bermain dengan disiplin bertahan yang tinggi. Dan kalau kita tengok cara dia attack pun melalui counter attack. Bola dia block, defend di kawasan dia orang sendiri, and then dia akan cari Martial. Kenapa Martial? Sebab Martial punya stop ball dan juga ball control tu baik. Martial pun dia ada individual skill yang mana dia boleh 1-2 dan dia boleh direct terus through ball kepada Rashford. Cuma dalam tempoh 30 minit game, apa yang saya nampak sebenarnya Thiago Alcantara ni dia memainkan peranan sebagai game changer. Bila time dia pegang bola, sebenarnya apabila Liverpool pass, divert bola ke kanan, divert bola ke kiri, tapi bila bola dapat kepada Thiago, dia menggunakan segala individual skill yang dia ada untuk change the game. Maksudnya dia create peluang yang lebih baik kat situ, tapi sayangnya chemistry dengan Shaqiri itu tak cukup baik. And then minit ke-32, first yellow card. 32 minit main baru first yellow card. Shaqiri kena yellow card disebabkan oleh tackle ataupun blocking kepada Luke Shaw. Tapi sebenarnya dia lebih kepada blocking pergerakan Luke Shaw lah, yang mana dia boleh pass ataupun dia boleh membawa bola kepada keadaan yang lebih bahaya. MU dapat free kick dalam kawasan 15 meter ke arah gol Liverpool, dan itu adalah peluang terbaik MU untuk skor, yang mana free kick yang diambil oleh Bruno tu CP sikit je lagi nak gol. Okay, and then masuk ke minit 33, MU dapat satu peluang yang mana dia berpunca daripada offside trap yang menjadi daripada pasukan Liverpool lah, yang mana Rashford dapat satu peluang, dan Alexander-Arnold ni kita nampak dia punya ball winner mentality tu tinggi, dan dia pergi blocking Rashford. Kalau tak memang Rashford boleh score. Rashford body, gunakan segala body balance yang dia ada, pass kepada Pogba, dan sayang bola terlepas, dan akhirnya game kembali kepada possession Liverpool. And then apabila disiplin bertahan terlalu tinggi dan player pun tak ada idea untuk pass ke mana bola yang dia nak hantar, dan akhirnya Lindelof daripada kawasan sendiri dia hantar diagonal, kononnya hantaran cantik ke sebelah kiri, tapi sayangnya tak ada orang. Dan sebenarnya apabila first half tu habis, kita boleh tengok statistik yang MU dia buat 7 kali offside. So senang cerita dia main bertahan, dia pump bola ke atas mengharapkan offside trap menjadi. Dan kalau kita tengok kat situ 7 offside. Main apa tu? 7 offside. Memang dia mengharapkan nasib supaya linesman tak angkat bendera dan dia boleh dapat counter attack dan score. Okay, and then second half start. So kita tengok MU ni, kalau tengok dia punya attack dari first half tadi, tak pernah berjaya nak tembus Wan-Bissaka, yang mana Wan-Bissaka main dekat sebelah right back lah. Tapi kali ni tembus hasil permainan 1-2, tapi sayangnya crossing tu dihalang oleh McTominay, yang pada saya baik juga lah McTominay, walaupun beliau tidak bagi impact yang banyak kepada pasukan, tapi sebenarnya dia lebih kepada holding position ataupun lebih kepada defensive part. And then minit 51 sebenarnya MU dia dah start confident dengan dia punya counter attack. Bola dihantar cantik kepada Bruno, tapi sayang
sayangnya Bruno ni dia kurang dari segi individual skill dia untuk melepasi Alexander Arnold, yang mana ball winning mentality dia memang tinggi lah. And then seminit lepas tu, daripada sebelah kanan bahagian padang dihantar ke sebelah kiri kepada Martial oleh Pogba. So satu hantaran cantik daripada Pogba kepada Martial kat situ. And then Martial through ball kepada Bruno. Memang satu peluang yang cantik, tapi sayangnya decision lambat, shooting pun untuk lambat, dan akhirnya Fabinho dapat blocking rebatan daripada Bruno. Cuma bila time ni game dah rancak sikit sebenarnya. Seminit MU serang, Liverpool counter, Liverpool attack, MU counter. So time ni gameplay dia dah nampak 50-50 lah, dan tak macam first half tadi yang mana Liverpool yang control game, possession sampai 70-30. And then masuk ke minit 55 ni, ini first time sebenarnya dalam game semalam yang mana dia bermain full di kawasan Liverpool. So time ni kita tengok Lindelof punya line tu pun dia dah pergi lebih daripada line offside ataupun line tengah-tengah padang. Minit 60 Cavani in, Martial out. And then pada minit ke 72 baru kita nampak yang MU ni dia selesa dengan dia punya gameplay. Mungkin sebab player Liverpool dah penat kot untuk menembusi disiplin bertahan daripada pasukan MU tu. So MU dia start main short pass, hantar ke kiri ke kanan, dan hampir-hampir sebenarnya Bruno nak dapat skor crossing daripada Luke Shaw. Sebab pada game semalam memang jarang sangat kita tengok crossing daripada pasukan MU. Okey, bila masuk minit ke 77 baru kita nampak kelibat game changer tadi, Thiago. Sebab saya nampak bila time second half ni Thiago seperti lost. Dia pun kita nampak kurang untuk pegang bola. And then pada minit ke 77 tu dia dapat satu peluang cantik yang mana dia shooting bola sangat kencang, cuma sayangnya De Gea dah bersedia pada ketika tu. And then mungkin dia dah bersemangat kot, Thiago ni dah bersemangat. 2 minit lepas tu dia buat satu volley, tapi sayang volley kali ni tak sipi dah ke laut, jauh pergi. Bila time minit ke 81, ini saya rasa gameplay yang sangat cantik daripada MU, satu counter attack yang baik, tapi sayangnya bola daripada Rashford tu dia tak through ball kepada Cavani, dia straight ke sebelah kanan, tapi sayangnya dia punya pembawaan bola tu dibaca oleh defender Liverpool. Okey, macam saya cakap tadi, satu-satunya crossing daripada pasukan MU adalah daripada Luke Shaw di sebelah kiri. Kali ni satu-satunya crossing untuk game di sebelah kanan pula daripada Wan-Bissaka. Kali ni memang satu permainan yang cukup cantik. Bola crossing kepada Pogba, Pogba stop ball dan dia rembat bola tu betul-betul kena dada Alisson Becker. Kalaulah dia menggunakan kebijaksanaan untuk meletakkan bola tu ke arah gol, saya rasa itu peluang yang terbaik untuk MU lead game semalam. Dan selepas pada tu game tamat 0-0, dan seterusnya kedudukan MU masih gah di top of the table. Untuk game semalam walaupun 0-0, sebenarnya saya rasa sangat berpuas hati sebab itu adalah satu-satunya game yang saya tengok live pada tahun 2021.